Jangan sampai kata disebabkan kamu berbeza parti politik dengan kamu tidak beriman. Jangan sampai ke tahap itu. Kita semua adalah manusia beriman. Kita semua yakin kepada hari akhirat. Kita semua mau kepada Islam. Tetapi PAS yang merosakkan hubungan sesama orang Islam dengan mengapi-apikan sentimen agama secara melulu. Akhirnya orang Islam sesama orang Islam bergaduh, berkelahi kerana berbeza parti politik. Berani bercakap sebab saya bekas orang PAS. Yang ni tuan-tuan sekalian, parti jual agama. Parti yang memperalatkan agama untuk kepentingan politik. Kemarin bercakap lain, hari ini bercakap lain. Dulu semasa PH jadi kerajaan, mereka bercakap semua benda mereka nak buat. Apa benda mereka tak mau buat? Semua benda mereka nak buat, daripada A sampai Z. Mereka bangkitkan perkara-perkara yang mencetuskan keresahan dalam kalangan masyarakat. Apa dia? Isu aurat wanita. Parti yang memperalatkan bangsa tu apa dia? UMNO Barisan Nasional. UMNO secara khusus. UMNO nak cakap soal bangsa. Siapa yang pelingkup bangsa Melayu, tuan-tuan pun tahu, itulah UMNO. Siapa yang rembat duit orang Melayu, termasuk duit tabung haji, tuan-tuan pun tahu, itulah pemimpin-pemimpin UMNO. Itu parti yang jual bangsa untuk kepentingan politik. Parti ini perlu dikalahkan. Semasa kerajaan PH memerintah, habis semua masjid katuk. Seolah-olahnya habis semua orang pakat jadi masuk geng LGBT. Seolah-olahnya begitu gambaran yang diberi oleh pemimpin-pemimpin PAS kepada kerajaan Pakatan Harapan. Tetapi hakikatnya tuan-tuan sekalian, itu adalah tuduhan-tuduhan palsu untuk menunjukkan bahawa mereka lebih Islam daripada orang lain. Seolah-olahnya begitu. Mereka nak habaq kata, tengok kami, Islam kamilah yang betul, Islam hampa semua tak betul. Dia nak habaq lagu tu. Itulah jahat otak biru pemimpin PAS. Saya minta maaf tuan sekalian, saya sebut begitu. Melihat kehadiran pada malam ini, saya dapat rasakan sesuatu, yaitu semangat, perasaan untuk meneruskan perubahan demi negara kita kembali bersemarak selepas berlakunya langkah syaitan. Saya yakin bahawa suara-suara yang kita dengar bahawa anak-anak muda tidak minat politik kerana berlakunya peristiwa lompat sehingga tumbangnya kerajaan Pakatan Harapan, saya yakin bahawa semangat itu pulih pada masa ini. Saya yakin juga bahawa kehadiran pada malam ini adalah suatu simbol di Perlis dan di Malaysia seluruhnya akan berlaku perubahan besar pada pilihan raya yang akan datang. Tuan-tuan sekalian, saya ingin menyampaikan 3 mesej sahaja pada malam ini. Tuan-tuan hafallah mesej ini. Kalau boleh malam ni mimpilah mesej ini. Mesej saya yang pertama, kalau kita berjalan daripada Perlis sampai ke Johor, kita cuma jumpa 2 buah negeri sahaja yang tak pernah berubah kerajaan. Pertama Perlis, satu lagi Pahang. Hanya Perlis dan Pahang sahaja UMNO BN masih batat. Negeri-negeri lain semuanya pernah tumbang dan pernah jatuh hasil kebangkitan rakyat. Sebab itu tuan-tuan sekalian, kita mahu rakyat Perlis membuktikan dalam pilihan raya yang akan datang, Perlis UMNO BN kalah. Pentingkah UMNO BN kalah di Perlis? Sangat penting. Kita mungkin kata
tak apalah siapa perintah pun, janji kami dapat apa dia, janji akaun kami masuk 100 ataupun 200. Tak boleh macam tu tuan-tuan sekalian. Kita kena bagi tahu rakyat bahawa negara ini bukan milik pemimpin UMNO BN. Kuasa bukan di tangan mereka. Kuasa negara ini di tangan rakyat, di tangan kita. Kita beri mesej bahawa mana-mana parti politik, mana-mana pemimpin politik yang korup, yang rasuah, kami jatuhkan kamu dari parti mana sekalipun kamu. Tapi yang kita sedih ialah di Perlis tak jatuh-jatuh. Macam daun pisang. Daun pisang ni dia tua macam mana pun tak luruh-luruh. Kenapa bagi jadi macam daun nyok sampai masa luruh? Yang ni yang rakyat Perlis kena beri mesej. Kita kena beri mesej bahawa kita jatuhkan BN, UMNO BN, takdirnya naik PH, kemudian PH pula korup, lingkup, jatuhkan pula PH, naikkan pula kerajaan yang lain. Inilah kebebasan, inilah kemerdekaan rakyat yang kita mahu tegakkan. Itu mesej yang pertama. Mesej nombor 2. Tuan-tuan sekalian, kita nak supaya kerajaan Pakatan Harapan di peringkat persekutuan dikembalikan kepada rakyat. Dikembalikan kepada rakyat kerana kerajaan Pakatan Harapan dipilih oleh rakyat. Bukan tebuk atap, bukan pintu belakang, tetapi kerajaan yang sah dengan mandat rakyat. Tuan-tuan sekalian, saya sempat merasai semasa PH jadi kerajaan, mereka lantiklah saya duduk di Yadim, Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia, setahun lebih sikit. Mesej yang kita bawa kepada masyarakat ialah mesej rahmah, rahmatan lil alamin, rahmah untuk semua. Apa makna rahmah untuk semua? Maknanya kita membawa Islam dalam bentuk menyerlahkan kasih sayang, menyerlahkan hubungan baik antara sesama manusia tanpa mengira bangsa, tanpa mengira agama, tanpa mengira status. Kita bawa itu kepada masyarakat. Kalau kamu orang baik, kamu bangsa apa pun, kamu adalah orang baik. Kalau kamu orang jahat, walaupun kamu Melayu, kamu adalah jahat. Kalau sekiranya Melayu rasuah, maka kita lawan Melayu rasuah itu. Kalau Cina rasuah, kita lawan Cina itu. Sebab yang kita mahu tegakkan ialah keadilan dan juga rahmat untuk semua. Tuan-tuan sekalian, sebab itu apabila saya sampaikan 2 mesej tadi, yang pertama tumbangkan UMNO BN di Perlis, yang kedua kembalikan kerajaan Pakatan Harapan di peringkat persekutuan, mesej saya yang ketiga ialah nak dapat semua tu nak buat lagu mana? Yang ketiga ialah kita kena pastikan bahawa 2 parti yang memperalatkan agama dan memperalatkan bangsa ditewaskan dalam pilihan raya umum yang akan datang. Parti yang memperalatkan bangsa itu apa dia? UMNO Barisan Nasional. UMNO secara khusus. UMNO nak cakap soal bangsa. Siapa yang pelingkup bangsa Melayu, tuan-tuan pun tahu, itulah UMNO. Siapa yang rembat duit orang Melayu, termasuk duit tabung haji, tuan-tuan pun tahu, itulah pemimpin-pemimpin UMNO. Itu parti yang jual bangsa untuk kepentingan politik. Parti ini perlu dikalahkan. Yang kedua, hak ni yang saya nak sebut sangat-sangat. Kalau ada orang PAS malam ni, tolong dengar.
Saya berani bercakap sebab saya bekas orang PAS. Yang ni tuan-tuan sekalian, parti jual agama. Parti yang memperalatkan agama untuk kepentingan politik. Kemarin bercakap lain, hari ini bercakap lain. Dulu semasa PH jadi kerajaan, mereka bercakap semua benda mereka nak buat. Apa benda mereka tak mau buat? Semua benda mereka nak buat, daripada A sampai Z. Mereka bangkitkan perkara-perkara yang mencetuskan keresahan dalam kalangan masyarakat. Apa dia? Isu aurat wanita. Apa dia lagi? Isu kedai judi. Lagi isu arak. Lagi isu RUU 355. Lagi isu nak haramkan DAP. Lagi nak tutup sekolah vernakular. Nak haramkan konsert. Apa lagi cuba tuan-tuan sebut? Pendek kata, semasa mereka bukan duduk dalam kerajaan, semua benda yang mereka sebut tu mereka nak hapuskan semua sekali. Tapi tuan-tuan sekalian, bila dia jadi kerajaan, dia makan sagon, dia kemam dalam mulut, dia bubuk, dia tak boleh buat apa dah. Akhirnya yang dia boleh buat apa dia? Dia mengaku bahawa tabung haji sekarang sudah pulih. Padahal yang memulihkan tabung haji adalah Kerajaan Pakatan Harapan. Yang melingkupkan tabung haji pemimpin UMNO, yang memulihkannya Kerajaan Pakatan Harapan, yang mengaku kata dia teror. Tiba-tiba Idris Ahmad. Tuan-tuan sekalian, inikah sebuah pemimpin parti politik yang boleh kita letakkan harapan? Itu satu. Yang kedua, masa cukup tak apa. Saya berhenti. Tak abang pun tak apa. Saya main jauh, saya nak abang. Saya main jauh. Saya buat kereta 3 jam. Yang kedua, pasal PAS. Sebab saya nak kena abang. Nak kena bagi tahu kepada masyarakat umum bahawa PAS ni bukan agama. Mengukur Islam bukan dengan PAS. Kalau tak ada PAS pun Islam tetap ada. Kalau tak ada PAS pun pejuang agama tetap ada. Kalau tak ada PAS sekalipun, Quran, hadis, masjid tetap makmur. Tiba-tiba semasa mereka jadi pembangkang, mereka sibuk. Mereka kata apa? Islam terancam. Dia kata Islam terancam. Seolah-olah di Malaysia ni semasa kerajaan PH memerintah, habis semua masjid katuk. Seolah-olahnya habis semua orang pakat jadi masuk geng LGBT. Seolah-olahnya begitu gambaran yang diberi oleh pemimpin-pemimpin PAS kepada Kerajaan Pakatan Harapan. Tetapi hakikatnya tuan-tuan sekalian, itu adalah tuduhan-tuduhan palsu untuk menunjukkan bahawa mereka lebih Islam daripada orang lain. Seolah-olahnya begitu. Mereka nak habaq kata, tengok kami, Islam kamilah yang betul, Islam hampa semua tak betul. Dia nak habaq lagu tu. Itulah jahat otak biru pemimpin PAS. Saya minta maaf tuan sekalian, saya sebut begitu. Kita sebut begini bukan kerana kita bencikan PAS, kita meluat dengan PAS, kawan-kawan kita dalam PAS. Bukan kerana itu, tapi kita nak membetulkan cara berfikir. Kita nak membetulkan tanggapan masyarakat terhadap kehidupan beragama dalam negara ini. Kita semua orang-orang Islam, tuan-tuan sekalian, usah pertikaikan akidah sesama kita. Jangan sampai kata disebabkan kamu berbeza parti politik dengan kamu, kamu tidak beriman. Jangan sampai ke tahap itu. Kita semua adalah manusia beriman. Kita semua yakin kepada hari akhirat. Kita semua mau kepada Islam. Tetapi PAS yang merosakkan hubungan sesama orang Islam dengan mengapi-apikan sentimen agama secara melulu. Akhirnya orang Islam sesama orang Islam bergaduh, berkelahi kerana berbeza parti politik.
kawan-kawan saya, kawan-kawan kita daripada kaum Tionghoa, kaum India yang hadir pada malam ini, dari sudut agamanya kita mungkin berbeza kepercayaan, dari sudut agamanya kita berbeza, tetapi kita terlalu banyak persamaan. Antara persamaan terbesar yang kita ada ialah kita semua adalah manusia dan kita semua adalah warga negara Malaysia. Malaysia adalah hak kita. Kita semua adalah hamba Tuhan. Kita semua adalah manusia. Mari kita tegakkan kemanusiaan ini. Mari kita daulatkan kewarganegaraan kita. Mari kita kukuhkan jalinan hubungan kemanusiaan sesama kita, sehingga akhirnya fokus kita ialah lawan kezaliman. Fokus kita ialah lawan kejahatan. Fokus kita ialah lawan rasuah. Fokus kita ialah tumbangkan pemimpin-pemimpin yang korup. Halakan fokus kita. Jelaskan tujuan kita. Apapun bangsa kita, apapun agama kita, mari kita satukan hati, bulatkan tekad bahawa yang kita ingin tegakkan adalah keadilan dan kebebasan. Yang kita ingin lawan ialah kezaliman dan kejahatan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mesti tengok banyak kali. Jadi saya pun rasanya eloklah saya berhenti. Terima kasih banyak-banyak kepada kawan-kawan daripada keadilan yang memberi peluang kepada Parti Amanah Negara untuk terlibat pada malam ini. InsyaAllah kita di bawah tak pun tinggi, baru dia lambat sikit nak landing. Dia tak buka, dia baru nak buka tayar. Dia memang gitu. Dia kena gempak bagi nak berhenti, naik balik. Cuaca masih elok walaupun naik balik. Tak, saya nak habaq kata kita mesti bergerak dalam suatu saf, dalam suatu barisan yang teguh. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Allah Ta'ala kasih kepada mereka yang berjuang di jalannya dalam satu barisan yang kukuh seperti bangunan yang sangat teguh. InsyaAllah kita boleh melakukan perubahan dengan pasukan Pakatan Harapan yang kita ada ini, InsyaAllah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.